Eksklusif Sumber Kini kali ini menampilkan seorang anak seni yang terkenal pada era 80-an hingga 90-an. Beliau merupakan salah seorang anggota kumpulan rock terkenal ketika itu iaitu Search. Kumpulan rock legenda Search telah menghasilkan lebih 120 album studio, berpuluh-puluh lagu malas sehingga segar hari ini masih dimainkan di corong radio. Jom kita kenali dengan lebih dekat lagi gitaris utama kumpulan itu, Hamzah Muhammad Taib, atau lebih dikenali dengan panggilan Kid Search. Assalamualaikum. Kita pasal penubuhan awal Search ni, sebab saya dalam batch yang posisi gitar tu batch ketiga saya rasa. Saya maaf sekiranya info saya ni kurang tepat. Seingat saya masa awal tu saya menerima lamaran untuk menjadi pemain utama gitar Search pada tahun 1988 kalau tak silap saya. Masa tu Search dah ada album lah, album ketiga saya dan selepas tu album keempat dan seterusnya dah saya sampai sekarang lah. So di awal penubuhan saya tu masa tu seingat saya mereka bermain di kelab dan saya setiap kali cuti sekolah saya akan daripada Johor dan naik ke KL untuk bersama abang saya untuk tengok Search lah di secara live di kelab. So daripada situ timbulnya saya punya keinginan untuk meneruskan karier sebagai seorang pemuzik. Maknanya saya punya idola jugalah, macam abang saya Hillary Mangkidal pada seawal umur saya remaja untuk ke fasa seterusnya. So itulah tapi Search di awal 80-an dah ditubuhkan, awal 80-an saya. Mana Amy Arwah Yazid dan Nasir. Selepas tu abang saya join di Red Rooster, tak silap saya, di Medan Tuanku masa tu. Pun saya pergi, ada masa saya pergi, saya sampai ada kalanya saya di lepas bawah umur dengan minat yang mendalam. Masa tu di awal orang kata zaman rock lah, rock kat Malaysia ni kan. So pada waktu tu kira ini genre yang baru lah, maksudnya macam-macam band akan explore diorang punya kreativiti untuk menciptakan sesuatu yang menarik minat orang ramai untuk mendengar. Kumpulan yang terkenal dengan lagu Isabella itu telah mewarnai dunia seni tanah air lebih dari 40 tahun lamanya. Pasti banyak memori suka duka yang telah dilalui bersama. Ditanya mengenai kenangan yang paling diingati Kid, ini perkongsiannya. Saya rasa dalam terlalu banyak kenangan yang pahit pun ada, manis pun ada, tapi manis lebih banyak, lebih pahit lah saya rasa. Apa yang saya boleh ingat, pasal terlalu banyak sangat. Search ni juga merupakan satu platform untuk saya mendalami atau meluaskan lagi pengalaman dalam bidang yang saya sebut ini. Dan Search merupakan satu institusi bagi saya untuk sampai sekarang ni untuk melakukan apa yang saya lakukan dengan muzik. So Search ni sebagai orang kata vehicle untuk saya ekspreskan sesuatu daripada tiada apa-apa menjadikan sesuatu, dan challenge-nya nak bagi orang terima tentang apa yang kami buat. Dan Datuk M. Nasir sebagai producer daripada awal Search sampai ke sekarang ni pun, last 2 tahun lepas kita keluarkan satu album baru, M. Nasir juga produce. So maknanya chemistry Search dengan M. Nasir tu memang dah Kita cakap ngam lah. Ngam. Okey. Vokalis utama Amy Search yang tidak asing lagi buat peminat industri muzik tanah air. Figura itu tidak terkecuali menjadi perhatian wartawan dan peminatnya. Lebih-lebih lagi mengenai keputusannya untuk menarik diri daripada kumpulan yang menaikkan namanya itu.
Jadi tentunya peminat ingin mengetahui bagaimana hubungan Kit dan ahli kumpulan Search terhadap Amy. Oh, tidaklah sampai begitu, tak bertegur kan. Orang kata career dan personal agak dua benda yang agak sukar untuk dicampurkan lagi pada waktu ni. Macam saya, sejak saya isteri saya didiagnose kanser, so saya rasa saya punya tumpuan saya boleh katakan hampir sepenuhnya terhadap isteri saya. Macam during semasa isteri saya ditahan di hospital, during masa tu yang Amy keluar daripada Search, dan saya pun agak kurang fokus kepada social media ataupun yang seangkatan. Dari segi relationship, saya rasa tidaklah sampai yang kata memutuskan silaturahim tu. Auzubillah lah, semoga dijauhkan daripada sifat begitu. Tapi mereka ada nak bila saya dalam keadaan ini, mereka ada juga bertanya dari semasa ke semasa tentang apa proses isteri saya dalam keadaan yang bagaimana lah. Namun setelah sekian lama mencubakan diri sebagai anak seni, adakah Kit ada berkecimpung dalam bidang lain atau sehingga sekarang punca pendapatan Kit hanya dengan memetik gitar? Memang muzik ni adalah merupakan karier utama saya. Tapi saya dalam sepanjang-panjang waktu tu ada juga saya cubakan diri dalam bidang perniagaan seperti F&B, bidang yang totally luar daripada saya punya capacity. Ada melakukan, tapi buat masa sekarang ni bila kami dijadualkan ada beberapa kegiatan, tapi setelah adanya PKP ni, so benda tu semua bukan kata cancel, dia tertunda tertangguh pada waktu yang saya pun tak pasti nak katakan bila kan. Cuma harap semoga gejala ni cepatlah berakhir dengan orang kata awareness daripada masyarakat supaya untuk jaga diri dan jaga kita sama kita. Alhamdulillah sambutan sangat baik masa tu. Waktu first buka tu Kopitiam, Bangi Kopitiam produk tu. Dan setelah dalam 3-4 bulan selepas dijalankan perniagaan tu, dia berkembang, dapat sambutan yang menggalakkan hingga dia menjadi ke status franchisor dan membawa ke Medan, Indonesia, Jakarta pun ada branding Bangi Kopitiam di sana. So itu sedikit sebanyak orang kata bagi saya achievement secara individual dalam sudut perniagaan tu. Okay, alhamdulillah. Okey, ini dalam konteks muzik ni saya tak entitled tu pun tidak berapa ini untuk mengelaboratekan lebihnya. Apa yang saya pasti pada zaman saya tu zaman analog, semuanya analog. Perubahan yang paling ketara bila sekarang ni dengan digitalnya era lah. Social media, semua orang dah ada dia punya own TV. So mereka mendapat likes dan followers melalui medium gitu. Tapi tak dinafikan jugalah semangat daripada kumpulan-kumpulan tak kira rock ke genre lain ke, saya lihat di Malaysia ni amat tinggi. Kebanyakannya macam gitar jadi instrumen pilihan. Cuma yang agak berbeza jadi yang ketara adalah bila analog berubah kepada digital, mengambil alih tempat analog. So analog tu mempunyai kapasiti yang lebih luas, seolah-olah macam dah tiada sempadan, apa-apa pun boleh dilakukan di situ dan mendapat follower ataupun yang tersendiri dalam channel masing-masing. So itu pun merupakan satu option yang baik lah. Cuma ada orang kata ada kebaikan dia, ada keburukan dia. So itulah kena pastikan dan berusaha jangan untuk kena yakin, sebab muzik ni dia universal, dia sesuatu yang
yang tak boleh dipegang, yang tak boleh dirasa, tak apa, kita cuma mendengar. So tapi saya pasti yang masyarakat kita, orang kita di sini dari segi kreativiti ni sangat tinggi lah, sangat luas. So kita tak tahu lepas ni akan keluar seperti band-band yang boleh membawa nama kita lebih jauh ke satu dunia, insya-Allah. Ya. Betul. Okey, baik bang. Bagi penonton mungkin ada yang tak tahu, tapi Abang Kit mempunyai channel YouTube tersendiri yang dinamakan Big Kit Official. Ya, betul. Jadi mungkin Abang boleh ceritakan sedikit mengenai YouTube Abang tu, dan mungkin adakah konten-konten dalam tu hanya untuk mengisi masa luang Abang ataupun di-upload mengikut minat permintaan daripada peminat? Okey, mengenai channel saya, Big Kit Channel tu, dia merupakan satu platform yang boleh meluaskan lagi, saya tak nafikan. Cuma konten ni saya buat bila saya rasa perlu. Macam ni sekarang saya agak kurang keluar di sosial media sebabkan apa yang saya lalui sekarang. Tapi saya tak nafikan itu merupakan satu platform yang ataupun option yang dapat lebih meluaskan lagi ke serata globe. Tak nafikan lah. Okey, baik bang. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ni. Tapi sebelum tu mungkin abang boleh memberi apa yang abang harapkan daripada industri muzik tanah air pada ketika ini, dan sedikit nasihat kepada anak-anak muda yang baru nak try ataupun baru nak masuk dalam industri muzik ini. Okey, personally saya mengucapkan syabas kepada mereka-mereka yang masih lagi bersemangat dan terus berkarya di saat-saat begini, kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku di kemudian hari atau di masa hadapan. Gunalah peluang ataupun option ni sebaik-baik yang mungkin, dan elakkan daripada benda-benda yang memudaratkan, seperti bijak memilih sesuatu, menilai sesuatu, dan keep on, yakin dan percaya pada diri sendiri. InsyaAllah semuanya akan menjadi baik. Dari segi yang baru nak menceburkan diri dalam muzik tu, saya sarankan agar muzik dan akademik tu seiring. Sebab bagus juga kalau di masa akan datang, kalau individu mempunyai dua option dalam karier mereka. Sebab macam kita tahulah, di Malaysia ni population kita tidak seperti negara-negara lain yang mana besar dari population ni. Kita ni tidak berapa besar, tapi itu tidak bermakna tidak boleh melakukan sesuatu yang lebih baik daripada itu. So yakin diri dan percaya diri, insya-Allah. Jadi itulah kata-kata terakhir yang boleh diberikan oleh Kit, iaitu jangan putus asa dalam setiap yang dilakukan. Cuma haruslah seiring dengan akademik untuk memastikan kita punya future tu adalah dia punya apa kita kata, masa depan dan sebagainya. Okay, baik, jadi setakat itu sajalah untuk temu bual kita pada kali ini. Terima kasih. Boleh buat ni sebenarnya saya nak ucapkan kat sini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Sumber Kini, sahabat-sahabat kenalan saya dan berbagai pihak yang menyalurkan sumbangan kepada saya. Saya amat terima kasih. Saya mengucapkan dan tak lupa juga pada mereka-mereka yang mendoakan agar kesihatan isteri saya mengucapkan berbanyak-banyak setinggi-tinggi terima kasih. Supaya semoga Allah sajalah membalas jasa mereka-mereka yang membuat kebaikannya. Terima kasih. Okey, baik bang. Terima kasih untuk sudi untuk hadir dalam membuat kami pada kali ini. Jadi itu saja. Terima kasih juga kepada penonton yang setia dengan kami punya live sehingga ke penghujung rancangan. Saya Zulkifli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.